LWN ini perlunya ada promosi yang lebih, dan kita perlu membawa Liga Wanita ini ke seluruh pelosok negara kita. Okey, Tuan Hafizi, kejayaan merangkul kejuaraan LWN 2025. Saya percaya perjalanannya tak mudah. Perasaannya hari ini macam mana? Saya amat bangga dengan pasukan saya, pemain-pemain dan juga coaches, dan alhamdulillah pada perlawanan hari ini bukanlah sesuatu yang mudah. Kedua-dua pasukan bermain dengan baik, Selangor bermain dengan baik, Sabah ada sedikit momentum tu kita menurun sedikit dalam perlawanan akhir ini, namun kita akur dengan kekalahan kita. Dan perjalanan ini seperti Aur katakan tadi bukanlah sesuatu yang mudah. 3 tahun kita bersama dengan pasukan, pemain yang sama, cuma kita perbaiki apa kelemahan kita di setiap tahun yang kita lalui. Dan kemenangan ataupun kejuaraan hari ini adalah untuk rakyat negeri Sabah keseluruhannya. Terima kasih di atas sokongan kepada pasukan bola sepak wanita ni, yang mana pasukan ataupun Liga Wanita ni perlu ada sokongan daripada masyarakat kita untuk terus lebih maju ke hadapan demi pasukan atau pemain-pemain bola sepak wanita kita di Malaysia ini. Bos cakap tadi tidak mudah, tapi kalau boleh diingat balik, apa cabaran paling besar sepanjang tahun ini yang dihadapi? Okey, cabaran paling besar untuk bola sepak wanita ni adalah memilih pemain. Memilih pemain di dalam skop pemain-pemain yang ada di Malaysia ni terlalu kecil. So inilah satu cabarannya, dan bukan senang untuk menjaga pemain-pemain wanita ni. Terlalu banyak lagi yang perlu kita perbaiki, dan sudah tentu apabila kita lebih fokus dengan apa yang kita perlu perbaiki, dan ini menyumbang kepada pemain-pemain untuk pemain kebangsaan kita. Lebih manis, Sabah FA hanya kalah pada perlawanan terakhir dan bolos pun selepas 7 perlawanan kalau tak silap saya. Itu menunjukkan tahap kebolehan Sabah memang luar biasa, ataupun mungkin saingan di LWN tu tak seberapa. Okey, pertama saya ucap tahniah kepada pemain-pemain kita, terutamanya semua pemain, dan defending goalkeeper Azurin yang sebentar tadi telah pun cedera. Dan ini sebenarnya apabila pemain bekerjasama di dalam pasukan, dia menghasilkan satu defending yang baik, kerjasama, kesepakatan. Dan sekiranya apabila bermain di peringkat Asia nanti, kita cuba cari pemain import yang berkualiti untuk membantu kita. Sebenarnya untuk ke Asia ni kita perlu ada pemain import yang berkualiti untuk membantu kita, dan kita mempunyai pengalaman yang lepas tahun 2024. Kita pengalaman itulah yang kita cuba perbaiki, dan kita all out di tahun 2006 ni untuk kita menghadapi pasukan-pasukan yang berada di Asia. Apabila kita sudah all out, kita sudah cuba sedaya upaya dengan kekuatan yang kita ada keseluruhannya, itulah pencapaian kita yang kita cuba kecapilah di tahun hadapan. Coach Bobby, first year jadi head coach, dah jadi coach terbaik dah. Itu sebahagian daripada perancangan Tuan Hafizi juga. Macam mana melihat perjalanan Coach Bobby Gonzalez tahun ni? Okey, pertama sekali apabila Coach Bobby saya bawa masuk dan kita rehatkan Coach Justin, tetapi perancangan saya sebenarnya kita kekalkan Coach Justin. Coach Justin saya lantik sebagai saya punya assistant manager, dan saya lantik Coach Bobby membawa pasukan menjadi head coach. Dan alhamdulillah apa yang saya rancang, kombinasi coach lama dan juga coach baru, saya mau coach baru seperti Coach Bobby Gonzalez ni lebih banyak menimba ilmu dan lebih banyak mencari ilmu-ilmu untuk menjadi seorang jurulatih yang bersedia. Dan alhamdulillah Coach Bobby melaksanakannya dengan baik, dan kita last hari ini kita kalah tewas, dan beberapa perlawanan kita menang, dan bukanlah sesuatu yang mudah untuk jurulatih kita membawa pasukan wanita ni. Dan saya yakin dan percaya apabila jurulatih kita seperti Coach Bobby yang mempunyai potensi di masa-masa akan datang, saya percaya beliau akan terus maju ke hadapan untuk membawa pasukan kita Sabah. Tadi bos dah sentuh tentang AWCL. Apa yang bos paling ingat tentang AWCL tu, yang kali ni kalau masuk bos kena tackle benda tu? Apa yang bos ingat lagi? Okey, apabila kita sudah masuk ke AWCL, dan memang kita akui apabila pengalaman yang lepas kita masuk di dalam AWCL, level kita terlalu rendah di bawah. Kita terlalu jauh sebenarnya. Itulah perlunya kita memperbaiki kelemahan-kelemahan ini untuk kita mencapai standard.
dengan pasukan-pasukan yang berada di Asia ni. Dan kita sudah cuba dan sekarang pun alhamdulillah FAM pun sudah tambah kuota untuk pemain import ini untuk membantu benarnya. Dan sebelum ini apa yang saya tidak boleh lupakan adalah persiapan kita di dalam AWCL yang lepas. Kita menjadi pasukan yang pertama sekali di negara kita Malaysia untuk mewakili ke Asia, pasukan Sabah. Dan itulah kelemahannya apabila pertama kita tidak mempunyai masa. Kita hanya boleh bermain bersama dengan import selama 15 hari sebelum saingan bermula. Dan alhamdulillah rezeki Sabah terus dapat layak ke grup stage AWCL. Selepas kelayakan kita tewaskan pasukan daripada Uzbek PSF Nasaf. Bukannya mudah. Dan pasukan-pasukan yang bermain ini adalah pasukan yang menyertai Olimpik. Inilah pasukan-pasukan yang kita tewaskan. Last sekali sebagai penutup untuk LWN 2025, mungkin kalau next edisi, kalau ada idea penambahbaikan daripada Tuan Hafizi, apa yang nak disampaikan kepada LWN? Okey, seperti yang saya katakan sebelum ini, LWN ini perlunya ada promosi yang lebih. Dan kita perlu membawa Liga Wanita ini ke seluruh pelosok negara kita, terutamanya di daerah-daerah ataupun peringkat kampung lebih mengenali adanya Liga Wanita ini. Dan apa yang paling penting adalah untuk FAM perbaiki liga kita. Platform ini sudah ada, tetapi hanya kita mahu memperkasa dan memperbaiki kelemahan yang ada. Seperti yang saya katakan tadi, liga kita ini sudah masuk ke 4 tahun. Sepatutnya apabila tahun yang keempat ini liga kita sudah bagus, lebih bagus daripada tahun ini dan juga tahun-tahun yang sebelumnya. Dan ini yang perlu kita laksanakan. Jangan kita lalai kerana liga kita ini, platform ini sudah pun terbaik untuk pemain-pemain wanita di negara kita. InsyaAllah kalau kita fokus dengan perancangan yang kita ada, bukan saja liga kita baik, tetapi pemain-pemain juga mewakili negara kita juga akan lebih tinggi lagi level kita bersama dengan negara-negara jiran kita terutamanya. Dan apa yang paling penting adalah negara jiran inilah saingan-saingan kita di Asia ni. So kita perlu follow juga perkembangan negara-negara jiran ini untuk kita ikuti. Mana yang sudah berjaya dengan pasukan wanita, why not kita tidak ikut pasukan-pasukan ini, negara-negara ini untuk kita bersama dengan mereka. Dan kalau kita tidak mengikuti perkembangan pasukan-pasukan negara jiran ini dan kita mengikuti perkembangan negara lain, kita akan jauh ketinggalan. Percayalah apa yang saya katakan. Last sekali ucapan untuk penyokong-penyokong Sabah yang sentiasa ada di mana pun Sabah berasal. Okey, terima kasih kepada penyokong-penyokong Sabah. Walaupun pasukan bola sepak wanita masih lagi belum ramai lagi yang mengetahui tentang bola sepak wanita ni, tapi sebelum ini yang datang ke Stadium Likas hampir 5,000 orang. So saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyokong kerana penyokong-penyokong kita hadir di mana-mana. Pemain kita bersemangat untuk berjuang untuk mengecapi seperti apa yang hari ini kita dapati. Inilah hasilnya apabila penyokong bersama dengan pasukan. Biarlah penyokong dan pasukan ini seiring berjalan dengan pasukan kita agar pasukan kita lebih ke depan, mempunyai semangat yang kuat, semangat untuk menjadi juara itu sentiasa ada. Dan momentum inilah yang akan kita kekalkan sehingga tahun-tahun akan datang.